Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi bashir wa la tunafir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih fadhilah bersama sahabat saya sepengajian mengurusi surau Al-Hidayah BSP Bandar Saudara Putra. Saya dah bayangkan Bandar Seri Putra, jadi saya rajin lebih saya ke sana tadi. Sebab BSP itu dekat dengan rumah anak menantu, jadi relax sekejap. Rupanya salah informasi. Tak apalah, kita cuba sekadar mana masa yang ada. Tuan-tuan Imam Bilal siap surau Ali Jatan Kuasa Takbir surau Al-Hidayah, saf kepimpinan masyarakat muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurniaan dan juga anugerah Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi menetapkan kita golongan, ialah kita sebut tentang al-mustaqim, golongan yang sentiasa memohon agar kita diperteguhkan pendirian kita, istiqamah. Dan alhamdulillah kita dah baca setiap waktu. Itu orang salat saja. Orang salat dia tak, orang tak salat dia tak dapat. Ihdinas siratal mustaqim. 17 ataupun 5 waktu sehari semalam kita mengalunkan, kalau tidak ada ihdinas siratal mustaqim maka batal salat. Batal salat. Maknanya di dalam ayat-ayat dari surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'az, wallahi, demi Allah sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Mu'az bin Jabal, antara panglima-panglima tentera yang bergabung dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, Mu'abadah Amir Al-Jarrah, dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain, itu dalam peperangan menakluk kota Palestin. Tapi Mu'az bin Jabal tak sempat balik, dia meninggal kerana serangan ta'un. Mu'az seorang sahabat yang Nabi melafazkan pegang tangan, wahai Mu'az,
aku benar-benar menyayangimu. Sebagaimana Nabi sebut ketika Nabi sebelum wafat, Nabi mengarahkan selepas peperangan ataupun jika ada peperangan akan datang, lantik Usama bin Zaid. Umur baru lebih kurang tak sampai 20 tahun jadi panglima perang. Bila sahabat-sahabat dengar macam ni, hak tua-tua, siap-siap tua ni pun ramai. Dan dia kata, kenapa Nabi lantik Usama jadi panglima? Abu Bakar pun ada, Umar pun ada, Osman pun ada, Ali pun ada, ini ada. Biasalah, kalau zaman Nabi itu seorang mursyid, seorang rasul menyarankan ketidakpuasan hati sahabat itu adalah standard. Macam orang Al-Ansar tengok Nabi agihkan ghanimah pada Al-Muhajir, Ansar berbunyi ketika isteri-isteri Nabi SAW melihat golongan wanita Al-Ansar banyak barang kemas, dia berpekat nak minta dengan Nabi, ya Rasulullah, kalau ada buat main sikit. Maka turun ayat itu, fata'alaina umatti'kunna wa sarrihkunna sarah jamila. Itu standard dalam jamaah, dalam masyarakat. Kita kena faham tentang siasah atau politik dalam masyarakat. Dia macam tu, dia ada pro and con. Tapi al-wala dengan kepimpinan, suka tak suka kena ikut. Itu cerita tentang istiqamah. Saya tak bagi definisi lagi tu. Saya pun berserabut tu jam ke-8 lah. Salah saya juga. Sama juga kalau lihat bila Usama tu dicalonkan sebagai panglima perang akan datang, set-set tua ni sahabat-sahabat bunyi tak warna tak ada lain. Macam saya Kelantan bunyi Kelantan, warna sama latih budak lagi. Tak set-set tua ada belana tu, warna Nabi buat gitu. Nak cakap keras tak takut. Standard lah pemimpin, dia kena faham lah. Setakat pemimpin PSP apa dia harapnya, setakat AJK surau, ustaz dia maki. Kalau ustaz tu melentik, ustaz tu kena tanggal lah, tanggal kelima ustaz tu jadi orang biasa. Maki hamun standard lah. Kalau ustaz tu tak tahan, pergi tombok dah, lepas tu buang title ustaz, selesai masalah. Nabi dengar bisikan-bisikan tersebut. Nabi berdiri depan sahabat-sahabat. Sesungguhnya aku amat sayang Zaid bin Harisah, bapa Usama bin Zaid, dan dia adalah panglima tentera, dan aku lantik anak dia pula, Usama. Siapa-siapa yang tak sayang Usama, maka dia tak sayang aku. Statement is very powerful. Kan ayat sebut, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Apa bukti? You say you are mu'min, you say I love Allah, tapi sunnah Nabi tak ikut. Bohong. Nampak tak? Nabi kata, Allah pesankan Nabi, qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian cinta Allah, ikutlah aku. Allah bagi kamu sayang Allah, dan Allah akan bagi kamu keampunan. Dari sahabat-sahabat pun selenda. Okey, sama juga dalam ketika dah ramai pergi nak boleh buat haji, tiba-tiba Nabi berbincang dengan wakil daripada Quraisy. Tahun ni nampak gayanya awak tak boleh buat haji lagi. Kata suara ahli bahasa lah, kamu semua kena balik dulu. Kalau nak buat pun datang tahun depan ya. Nabi agree, Nabi deal dengan agreement, memo of understanding. Nabi setuju. Agak-agak sahabat kata apa? Sahabat tak kata apa nama ni, apa nama budak main sekarang tu, apa nama hujung-hujung tu berdosa, apa nama tu, apa nama tu, sana rencah berdosa tak. Tapi fitrah lah, jiwa, tahu jiwa. Dia kata kita ni ramai ni, kalau setakat bapak kapiak tu mampu habis kita bunuh. Oh, nak semangat. Pemuda dia semangat. Yang menenteram dia ialah setiasa politik Nabi, iaitu Abu Bakar. Yang P tu bukan semua setuju, yang hak patah balik tu, tapi nak buat macam mana? Al-wala'u bil amir. Mematuhi kepimpinan. Sebab tu kalau orang solat jemaah, dia akan rasa ada peradaban daripada saling pemayang seorang-seorang. Saya cabut tuan-tuan, try semayang seorang jemaah, mana paling cepat habis? Saya tengok kita pergi ke arah semayang jemaah ni, dia main seorang-seorang. Kita rakaat kita yang ketiga, dia berustaz, habis dah. Dia baca menatang apa mana tahu. Tapi bila semayang jemaah, walaupun zuhur, asar, suara tak bunyi, tambah-tambah isyak, maghrib, imam lambat, imam baca dengan penuh tertib. Itu peradaban dalam sistem jemaah komuniti. Kat takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seorang Allah Alhamdulillah. Ya kan? Terautal itu Dong gitu. Sebab tu semayang ramai 27, seorang satu, tak sama. Kenapa solat jemaah, solat jenazah hadis Bukhari sebut kena semayang 40 orang? Kita duduk tunggu Jumaat 40 orang berubat, baru ni ibu cerdik hukum PKP tidak haram. Waduh, main Jumaat 12 orang ada 6 ada ngaji bergelok, biar faham, bukan suruh amal. Beza kuat semai ni tuan. Betul ke saya suruh saya macam ni? Hello. Itu contoh. Balik hadis tadi, hadis Abu Daud, wahai Muaz, aku cintakan kamu. Kenapa puak ni pula main puak LGBT kata? Boleh, I cinta my boyfriend pula dah. Ni puak mangkang.
Maksud dia, Ustaz Somad, ana sayang ente kerana Allah. Itu maksud dia. Assalamualaikum. Salam kena kuat, jawab kena kuat, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud dia? Ustaz Somad, aku jamin kamu selamat, sejahtera daripada kejahatan tubuh badanku ke atas kamu. Itu maksud dia. Maksud Ustaz Somad tak ada belakang dia. Haram kutuk dia, hina dia, kata ke dia tak boleh. Kita kena faham. Wahai Muaz, aku cinta kamu, aku sayang kamu, sebagaimana Nabi kata dekat sahabat-sahabat yang ada sedikit ketidakpuasan hati, perlantikan Usamah bin Zaid, budak hitam tapi pak mak dia putih. Ada cerita tu. Zaid putih, mak dia Arab, beranak-beranak pun hitam. Agak-agak apa sangkaan? Ada hadis yang cerita bab hadis ni'an. Ni main mana budak ni tiba-tiba metalik tinted. Aku okey, hang ada ni saya apa? Ayat cerita gitu. Ada cerita dia, panjang hadis tu ya, tentang seekor unta keturunannya ada tumpuk hitam, menyebabkan orang kata apa ni? Kenan. Ada. Lalu baginda bersabda, aku berwasiat kepadamu Muaz, jangan kamu tinggalkan bacaan setiap kali di akhir salat. Hendaklah kamu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillah. Very simple. Ini nak bagi tahu tentang hadis ini, doa ini doa untuk istiqamah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ingat kamu, tolong aku ya Allah. Kesyukuran aku tu kadang-kadang aku terlupa juga, tapi tolong bantu aku ya Allah. Aku terus terima kasih kat Kau ya Allah, dan tolong aku supaya mempercantikkan amal ibadat aku. Apa maksudnya? Istiqamah. Tu ada ulama memakai hadis ini, itu makna istiqamah. Fastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Teguhkan pendirianmu wahai Muhammad atas apa yang diperintahkan kepada kamu, dan jangan sesekali kamu ikut hawa nafsu mereka. Lepas tu kalau orang kata, Ustaz, macam mana Ustaz saya ni nak berubah, nak tobat macam mana ni, macam mana nak buat? Doa satu. Yang kedua, environment. Jangan kawan dengan kawan-kawan yang boleh nampak rosakkan kita. Akibat kita kawan dengan dia, tiap-tiap malam pergi mancing. Ada orang mancing ni. Tak, mancing bukan haram, makruh pun tidak, tapi tiap-tiap malam. Dia kata bini dia orang balik, dah buat geno lah, menatang motor ni. Balik jam 4 pergi mancing, balik jam 4 pergi mancing, natang sungguh. Sampai bergaduh laki bini, baru balik jam 4, kata pukul 8 malam. Lepas tu pergi mancing tiap-tiap malam, buat natang po, dapat ikan po. Mau duduk diam? Mau. Sudah. Kita rasa silap. Maka
maka besok lepas tu jangan kawan dengan kaki pemancing lagi. Itu istiqamah. Orang mancing marah, siapa contoh mancing, boleh futsal kan? Boleh futsal pula. Saya balik Aisyahnya futsal, tiap-tiap malam futsal, balik 12 malam. Tanya pasal apa banyak sangat mancing ni? Hobi ustaz. Hobi ni setahu saya lah benda sekali-sekala tu hobi. Dia tak sama no? Tapi kalau tiap-tiap malam tu bukan hobi tu, hoi babi. Kasar bunyi. Nampak tak contoh dia? Sampai peringkat berah ke apa, dah lah kerja pada pagi, balik kat maghrib, lepas tu maghrib masjid tak main, surau tak main, sambung pergi main futsal, badminton tiap-tiap malam, atau pergi masjid tiap malam. Bukan tak boleh, bukan haram, bukan makruh, tapi perbuatan tu boleh bergaduh rumah tangga. Maka macam mana istiqamah? Tinggalkan dia orang. Tinggalkan dia orang. Tinggal dia orang bukan putih kawan tak. Tengok mana dia mancing kan. Oh ya, aku rasa tak ada nak mancing lagi dah. Ada masuk lapang kopi. Baik kita tak nak bergaduh dengan bini kita, dengan keluarga kita. Ini contoh. Allahu Akbar. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi ada imam dah meninggal dia. Dia baca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Cuma dia baca wa husna ibadati. Husna tu salah. Boleh kita kata betul sudut bahasa atau makna, tapi segi cara baca memang tak ada adab. Dia kena baca husni, sebab waw tu waw ma'iyah, dia akan balik hak belakang wa tu. Kalau wa hak mula-mula tu kalau bagi bawah, lepas tu semua bawah. Dia kata Allah, kata Ustaz, anu dah lama baca macam tu. Tak apa, jahil kita pun, kita tak tahu tak apa, moga Allah maafkan. Dah tahu kena ubah. Macam tuan-tuan baca doa Allahumma ahyina bil iman tu, berapa ramai imam baca Allahumma ahyina salah. Kalau ahyina bermakna mukhatab itu adalah perempuan, mutakallim tu kita cakap, yang kita cakap dia tu maksud dia al-mukhatab tu ialah Allahumma ahyina salah. Kenapa tak baca waqina qayaqi segi? Orang kata apa? Qaf huruf qaf tu dah ada makna dah. Qi qaf baru qi dah makna selamatkan. Sebab ia tu mahzuf lah bila fi'il amal. Allahumma ahyina, tarik nafas sikit. Allahumma ahyina bil iman. Tapi Allah mahyina, Tuhan jadi betina pada dia. Kalau dia faham, dia sengaja buat, dia berdosa. Kalau dia tak faham, tak apa, maka dia maafkan. Tapi kena betul, kena koreksi lah. Ini contoh dia. Kemudian kalau kita lihat tuan-tuan, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia telah membincang atau menyebut tentang istiqamah tu, ialah iaitu satu tindakan melakukan suatu kewajipan yang berterusan. Kalau mayang maghrib Isyak ada, subuh tak mayang zuhur lah, itu bukan istiqamah. Istiqamah ni berkait dengan syariat, kan? Berkait dengan syariat. Walaupun itu adalah sunat, solat sunat dan sebagainya, kita boleh sambung saat no, sama no, tak apa no. Kecederaan pukul 8.20 ni baru mukadimah ni macam-macam. Ibnu Abbas telah memaknakan istiqamah dengan
lisan yang bertahan dengan membaca syahadah. Dan juga maksud dia rungkaikan syahadah itu dari sudut apa yang kita buat itu tak boleh lari daripada batasan muraqabah Allah. Allah sentiasa duduk perhati kita. Lepas tu dalam hidup kita ni ada 3 benda kita kena pegang, yang kita kena faham: al-ubudiyah, al-mas'uliyah dan al-itqan. Al-ubudiyah dalam hidup kita ni, orang Kedah kata menatang apa kita buat tu benda baik, itu mesti sana pernah ibadah. Kan makan ibadah lah, ibadah, tapi dengan syarat, mesti masukkan syariat dalam dia, ikut sunnah dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim, dapatlah ubudiyah, ibadat. Nak minum, ibadat. Bersin, ibadat. Kalau kita kata alhamdulillah. Nak tidur, sonok-sonok, ibadat. Kita bersonok dengan bini kita di waktu malam, bukan malam, siang pun boleh jadi ya, ibadat. Sampai Nabi kata siapa tidak ada isti'adzah, doa bersetubuh, syaitan dulu piroman bini dia, keluar anak punya syaitan ni. Semua benda tidak termasuk kecuali benda yang haram. Dan dia kata dia pergi beli 6 ekor kan, dia tikam Bismillahirrahmanirrahim, ataupun Allahumma barik lana fima, ya Allah biarlah tikaman ini terkena ya Allah, iaitu dapat laknat kerana dia mempermain-mainkan syariat dalam benda yang haram. Faham tak? Contoh, atau dia berzina, dia baca Allahumma jannibna syaitan, berzina tapi jarang berlaku lah, jarang berlaku. Bila orang macam start kahwin dah lama dah, 8 tahun, haram tak dapat apa kan, bumbung bocor habis. Menikah 8 tahun tak dapat apa, pasal apa? Kita pelik kan, mana-mana kes zina jarang, bukan jarang, rasa tak ada aku yang tak mengandung. Bukan suruh cuba, hanya salah faham tak. Rogol, zina lah, rogol ni jauh sebab dia sebelah pihak lelaki. Tapi kalau zina tak kira underage ataupun atas umur, selalu cepat. Mana tahu saya apa? Orang kalau nak beranak tak dapat anak, petua saya mudah aja. Jangan set dalam minda kita duk ni sama ni nak dapat anak, jangan. Dan waktu paling baik saya kita tidur dulu, kemas bergelak, insya-Allah tengah malam kalau terbangun kita adakan hubungan. Itu yang saya bagi tahu kat kawan-kawan kita yang antara alhamdulillah masuk orang duk Mekah, beranak di Mekah pun dah beranak dah tahun lepas anak. Kita jenis tension tak dapat anak ni, asal nak bersama je duk bayar anak. Dia tak bayar ke nafsu dia, nafsu. Lepas tu orang tanya, kalau kau tanya, saya nak tanya awak, kenapa awak nak kahwin ya? Saya nak kahwin kerana nak ikut sunnah. Tak, kerana saya nak melampiaskan nafsu saya cara yang halal. Salah ke jawab tu? Tak salah. Dia mindset psikologi dia benda tu memang. Kecuali lah macam saya, Ustaz Samad lebih kurang asal menikah jadi selalu. Ni jadi ustaz-ustaz jenis Pakistan mamak punya geng ni, memang nikah je. Anak saya buat master, kahwin dalam PKP, nikah bulan 12, bulan 1 mengandung, power babe.
Anak siapa? Nampak tak? Sebab benda tu rezeki lah. Tapi yang hak tak dapat ni, termasuk adik saya kat 10 tahun dah. Adik nombor berapa tu, lama sangat, nombor 4, nombor 3. Bila ipang balik rumah tu, muka macam pedong. Habis anak saya 7, adik saya kembang 3, keluar ketui 3 keluar. Lepas tu buat geremuk 5, cabuk saya 7, 12. Lepas tu ramai dah 2-30 orang. Dia tak ada anak, mesti orang. Sebab bawah ni kalau tuan-tuan tengok malam bila tu saya dengan Faizal Ismail, FBI dan Abi Fana, TV Jerah, tajuk Zurat yang dinanti. Ada satu perempuan namanya, Allah lupa dah nama dia, tak apalah, orang Kedah, 21 tahun tak dapat anak, tak teman. Sampai dia kata kat bini dia, bini dia pula, kat lelaki dia kata, abang, saya rasa abang kahwin dah lain. Apa? Tahun ke-6 dia offer lagi, abang, nampak gayanya kalau abang kita nak zuriat, abang kahwin dah lagi. Baru babe. Tahun ke-9, abang tak faham ke? Nampak gayanya abang, usia saya dah 40 lebih ni, abang kahwin lah lain. Begitu cerai kahwin, saya bagi kebenaran. Dia kata apa? Suami dia menangis depan dia. Orang lain ni yang kopi suruh aku kahwin, aku tak nak kahwin. Keikhlasan dia tu menyebabkan pada tahun 20 dia mengandung. Lillahi mulkus samawati wal ard. Ini kalau orang baca ayat ni, betul amalkan ayat ni. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Surah Syura. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Ya khulqu ma yasha, melantak ke Allah lah dia nak buat apa benda pun. Ada kadang-kadang dia kata dia bagi pasangan tu anak perempuan semua. Siapa sih nak perempuan semua kat tangan? Ni ada tak sini anak perempuan dia? Ada? Ada tak? Dengan malu saya boleh ajak. Tapi kalau isteri dah monopos tu, pam-pam saya lah. Siapa sini yang ada anak lelaki saja? Ada macam masjid? Ada? Mana lelaki je? Anak lelaki berapa orang bang anak? Siapa anak lelaki je? 6 orang. 6 lelaki. Tapi untung orang nanti mesti menantu seronok perempuan semua. Tapi yang rasa dah lewat kan? Agak ada harapan lagi kan? Kurang ajar pasal ni. Tapi kena terima. Nak anak perempuan tak bang? Nak tak? Tak maksud nak tak anak perempuan? Nak, tapi Tuhan bagi lelaki. Nak buat apa? Hang siapa? Hang tu hamba Tuhan. Melantak pergi ke Tuhan nak buat apa ke hang? Itu bahasa Kedah. Faham tak faham? Situ terselit istiqamah. Maksud dia kita kena mempercayai, konsisten percaya nak buat macam mana Allah bagi macam ni dah, nak buat macam mana Allah bagi, kita terima sajalah. Dan ada orang yang Allah kata wa yuzawijuhum dhukrana wa inatha. Ada orang kahwin macam saya lah, dapat anak lelaki 5 orang, anak perempuan 2 orang. Tapi yang paling menyayat daripada wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah, adik saya tadi ada yang mandul.
Benda ni sebenarnya Allah rajam. Jangan marah Allah. Jangan pergi kat Bomo Siam. Ni mai buat apa ni? Saya ada mai kata menikah dah 12 tahun tapi tak dapat anak langsung. Pergi belah-belah merebut, lebut merebau. Aja ni tok cik duk tidur. Dia kata hai mai sini, dia kata buat mai bunga 7 jenis bunga, apa tu mai kapok baru sekali semua, mai kemian sekali ni nak buat orang mati apa tu cik. Dia menukuk memang berdoa nonson peradu di dai begitu. Hang ambil natang ni nanti hang letak dalam bantai apa tidak. Tu hampa pun bantai apa benda pun gitu. Sampai macam tu. Syirik. Sebab dia tak boleh istiqamah. Istiqamah mana apa yang Allah bahagi kat kita, hatulah. Ada seorang perempuan datang bertemu denganku di depan, menangis teresak-esak sebab tajuk kitab tu memaafkan. Saya kata, what happened to you, hai puan? Dia kata, saya buat satu salah yang besar. Saya dapat maklumat suami saya kahwin seorang lagi. Saya tak puas hati. Sana rancak, sini rancak. Berdosa, kata dia. Apa jadi? Dia buat kek, suami dia mati, madu dia jadi tak utuh. Kalau kita tak padan bukan? Sebab apa? Dia tak boleh terima yang suami kahwin lain. Tuhan dah pilih laki dia tu kahwin dengan perempuan lain. Saya ni niat tu macam-macam. Tak mahu orang tua tu lain lah. Elek dengan muka kena. Tapi sama ada ketakutan ataupun menakutkan, dua tu je. Ni ada kita duduk semang darah. Wah, ambil muka lain. Sampai kelak tak nikah. Yang kawan kami ada seorang ustaz tu macam tikus mondok. 3 tu macam tikus mondok. Dan tuan, kawan saya nikah sak selebriti, nampak relax ceramah tu. Yang mana kita adalah 2. Yang terbaru ni 3. Satu Penang, satu sini, satu Terengganu. Diam, tak jaga banyak. Yang kita duk hingar satu kampung ni tak jadi. Rezeki dia lah. Minta maaf ibu yang bekas saya masuk dia nak bagi dia, jangan risau lah. Bila sahabat saya ni duduk dekat hantar WhatsApp dia menikah bini kedua, dia pergi hantar kat aku, tu yang paling syok. Alhamdulillah dah selesai kali yang kedua. Oh, tengok bini pertama tak ada. Dia bini pertama dia kata minta hantar balik Kelantan, dia tak sanggup tengok. Dia bagi tapi tak sanggup tengok. Takut kawan cemuk. Apa bodoh punya bini. Geng-geng perempuan bodohkan dia. Kebetulan waktu itu isteri saya sakit kepala. Pagi tu isteri saya pecik kepala saya dengan bam rimau kecil. Ambil daripada kebat terbang pergi haji banyak sangat dekat satu kolej tu. Saya ambil 5-6 boleh rumah kecil. Bini pun tengok, siapa tu bang? Kawan ustaz. Berkahwin ke? Tak adalah. Kahwin kali kedua. Kita bersemangat bagi berita ke dia. Lepas tu saya rasa kepala saya dah macam vibration. Tadi lembut, abang sini ke sini ke sini ke sini ke. Lepas tu begini dah. Macam heavy wrong gini tu buat. Bam rimau tu habis. Saya rasa telinga macam putih. Dia lomok kat telinga. Bila mandi tu panas. Oh, abang sukalah macam ni. Best pun isteri saya kat luar, dia pendiam. Kalau saya balik rumah, saya pendiam. Dia kata, ya, kalau abang nak buat benda lama, abang boleh buat. Cik, macam
CEO apa syarikat megah betul, megah holdingan. Saya kalau saya nak buat, dah lama saya boleh buat. Saya boleh tipu awak. Saya pergi ceramah di Kelantan 3 malam, rumah bini nombor 2. Saya pergi ceramah di Kedah 3 malam, bini nombor 3. Tapi saya tak buat. Sebab apa? Ini soal jodoh, itu di tangan Allah. Betul tak? Asal diam semua ni. Nampak tak muka penakut? Pengurusi berpenakut sama je. Niat gua kubur sekali. Ibu-ibu dah risau apa? Tok Guru ni Aziz sampai meninggal. Itulah Datin Seri Bentara Tuan Sabariah. Itulah seorang dia. Dan agak-agak tak ada perempuan nakkan dia ke? Ada. Siapa tak minat Tok Guru cakap? Tu ustaz yang tengok panjang dia ceramah bodong. Tu bodong pun lebih. Nampak tak? Sampai main ni ustaz, anak saya ni kalau ustaz nak kahwin dengan anak saya pun suka lah. Kahwin. Tu jodoh. Kita tunggu lepas ceramah tak ada apa mari. Kawan saya jom heboh di Batu Kawan di Penang. Jom heboh tazkirah tu biasalah ada kuliah apa dulu kuliah. Apa nama? Al-Kuliah. Mai mak dia tu mai. Assalamualaikum dia dia makcik minat loh tengok ustaz kuliah semua. Kedah kan mulut je sambung-sambung kan. Penang. Tu lah tahu lah. Berarti ustaz kata apa? Dia kata saya, takkan makcik minat, anak makcik tak minat ya? Lawak, minat. Tu duduk kat sana. Kalau ustaz nak ambil, ayah dia pun tak ada. Ya Allah, awak lah senang sangat. Gastrik saya tengok. Ini nak cerita tentang benda tu. Kalau kita ada semangat istiqamah, teguh pendirian, hak dia. Berapa ramai orang BSP ni, Banasri Putera ni, salah lah, Banas Sarjana Putera ni gaji pun tak sama. Betul tak tuan? Betul tak tengok kereta pun cukup dah. Ustaz Samad mungkin pakai kereta apa dia, contoh Mercedes. Lepas tu Bilal pakai kereta BMW. Itu standard kos-kos orang kaya ni. Siap pakai tu apa nama tu, Hapsang gitu, Wayfire tu siap buang tek cicak. Wayfire bininya Mustang. Habis Adam tak dengar lah. Mana bini siap pergi kerja, tu dia. Allahu Akbar. Dan yang hadut kalut dengan dia punya pendapatan tu buat apa? Itu bukan kerja hang, itu kerja Allah. Tahun lepas orang duk susah diri semua. Kawan-kawan saya boleh buat duit ratusan kali ganda dengan kripto dan juga saham. K Plus, Top Glove, Supermix, apa lagi ni, Harta Lega. Beli ini 3 bulan 500%. Ini saya cakap betul. Saya antara investors lah, traders sekali kena tengok. Dan juga kripto, Ethereum-nya, apa lagi, Litecoin-nya, Bitcoin-nya, semua ada. Hari ni jatuh teruk ni, siapa ada duit belilah time itu. Tapi kena belajar lah. Ini kata apa, main metang tu, Bitcoin metang apa. Orang dah masuk syariah dah. Dia duk cerita haram ke halal ke haram ke halal. Lambat informasi, malas belajar. Budak muda tuan-tuan 25 tahun, jutawan.
Seorang sahabat dia masuk bulan Julai RM30,000. Bulan Oktober masa kami kat Pangku makan-makan angin, dia taja dia dapat 1,084%. Bank mana? Siapa orang bank beritahu saya cabang orang bank. Kuku nak bagi 3-4 bulan 1,084%. Tobat tak dapat. Menikah dengan gubernur bank tu pun tak dapat. Kita boleh tengok orang senang aja. Senang boleh lah belagak ni. Kita tengok orang kaya ni, kita rasa macam geram. Macam mana kekayaan nak main kat kita kalau kita benci kekayaan pada orang lain? Kita tak konsisten. Ihdinas siratal mustaqim. Kita PKP duk main game, layan anak main game, duk merapu itu ini. Kerja tak pergi pejabat, sepatutnya boleh tambahkan pendapatan ratusan persen bulan tahun lepas ataupun tahun ni. Orang beli saham Air Asia 70 sen, naik bonus RM1.24 sen. Cuba bayang tengok, hampir berapa ratus persen. 76 sen dia jual bawah ni 124 sen. Berapa agak-agak? Cuba kira sendiri ya. Budak muda bangsa Cina kapi di Taipei buat keluar duit. Kenapa mau beli Air Asia? Sampai macam tu. Ni saya nak berkata apa? Kalaulah kita jenis duduk diam, kita how to change our life. Kalau kita tak sedar diri, macam mana nak berubah hidup? Macam mana nak istiqamah? Sebab itu peperangan zaman Nabi, angkatan tentera Islam sikit je, tapi menang sebab apa? Konsisten. Dia kata apa? Yang penting kerja, yang penting perang, yang penting berjuang. Menang tak menang bukan kerja kita. Kerja siapa? Sebab tu dia berjaya. Kita nak ramai baru nak menang, nak banyak baru nak menang. Kelab bola pun kalah dengan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur yang bajet ciput, underdog, daripada tim piala hak bawah tu naik ke atas kelab liga, bajetnya ciput, tapi siapa sangka dia boleh menang 2-0 pula tu. Kalau saya murka baca. Pemain depa pakai Mustang, pakai apa, Lamborghini lah apa semua. Hak Kuala Lumpur naik basikal je. Cuma sedikit silap lah. Patut saya nak bagi man of the match tu Mendoza, goalkeeper tu, dapat ke budak tak apalah ya. Sebab Mendoza ni handsome. Tuan-tuan, catat bola sikit. Sebab tu bukan semesti nak menang bajet tinggi. Nak berjaya, maksud daripada mana? Kita kena ramai orang, duit bandar. Tu anak Kelantan dapat berapa 20A1 budak Kelantan. Susah, rumah kayu papan, anak nelayan. Buat dia mau pandai-pandai, mau belajar, mau nak pandai. Wah, aku tak tahu nak macam mu tanya mak mu ah. Mau kalau mak mu tak tahu, mu tanya ustaz cek cikgu sekolah dulu. Budak sekarang diusung kata tempat bagi motivasi. Saya anak miskin, tapi sedar diri, awareness. Itu istiqamah. Maksud dia betul tak betul? Tak betul apa betul? Sikit-sikit tak apa. Jangan lebih sangat, takut nanti macam ni boring. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Hadis Bukhari sebut khuzul a'mala ma tutiquna bi. Buat kerja tu mana hampa mampu. Jangan sampai banyak sangat apa nak buat. Sebab kata Allah, fa innallaha la yamallu. Allah takkan boring, bosan dengan kamu sehingga you bosan dengan kerja you sendiri. Kalau hidup masa bosan, Allah bosan tengok kita. Kan? Sama juga. Sebab tu saya kata tadi, ubudiyah tadi tu, mas'uliyah, tanggungjawab. Yang tiga, itqan, kesungguhan. Itqan maksudnya
mungkin kita sebut ihsan, maksud dia bukan ihsan yang kata Allah, bukan, maksud dia mempercantikkan urusan kerja kita. Kalau dia bilang walau suara tak sedap mana, tapi dia azan dengan penuh itqan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi dia cari macam mana nak sedap suara dia. Dia dengar azan, itu itqan. Kalau duk baca buku semua lebih kurang, tapi itqannya tak ada. Apa dia? Maksud dia itqan ni, dia kena usaha, kena konsisten, kena yakin yang dibuat benda itu berjaya tak berjaya bukan persoalan, tapi Allah nak tengok what do you do. So tanya diri what to do, apa kita kena buat. Semua orang ada kelemahan. Saya ada kelemahan. Saya tahun kedua 88 Pakistan 88 pergi saya sakit lelah teruk. Yang tapi tahu apa? 90 saya 88 saya nak balik dah, masih sakit teruk, saya dah asma, sakit sampai pengsan saya, sampai saya berhenti homeopati, saya tukar pada homeopati. Dekat adalah dekat Waterpump dah ada klinik homeopati tu, Dr. Ali Hussein, tapi dia Syiah lah, tapi dia profesor, bagi ubat, makan ubat dia sampai saya kurang balik Malaysia tengok homeopati pun bukan senang nak jumpa kan, payah. Kau sanggup tak ada homeopati nu mana sebab berenang jenuh nak pergi lelah kali patah balik mana patut lah dengan food supplement kita buat hari kita makan. Dan saya pergi Pakistan pula, ibu-ibu, bukan duit mak pak saya, semua dia orang. Jadi saya tengok aku ni mak dia orang ni, bukan dia mak ayah aku. Mak ayah saya susah, tok saya susah, miskin. Apa saya buat? Kena ihdinas siratal mustaqim. Walaupun kita susah, tak mesti kita tak berjaya. Sama sakit 4 bulan saya sakit, warded tau, 4 bulan, backbone, slip disc L4 L5 dah tukar titanium dah. Kerja saya teriak sakit, dia macam electric shock, macam renjatan elektrik. Oh, satu tingkat 5 Sungai Buloh tu suara Ustaz Bollywood. Oh, Ustaz Bollywood, Ustaz si Bollywood. Oh, pakai mic celapok Mazera penuh tempat kita. Maklumlah artis. Meluat orang. Tukar pisungan ke Tawakal pula ke Debak. Tapi kalau kata ya Allah, kenapa engkau pilih aku Ramai lagi orang lain, ramai yang tak semayang, ramai yang tak puasa, ramai tu orang. Pilih ke depa, aku nak pilih pasal apa? Tak boleh lah. Ya khuluqu ma yasha. Itu jalan yang aku nak bagi kat hang. Dulu hang bukan baik sangat pun, hang pun banyak jahat dulu ni. Sat rokok, ambil buah jamu orang. Sebab tu anything happen kepada kita bersangka baik, itu juga maksud dia istiqamah. Mana berpendirian teguh, jati diri, integriti. Berapa ramai pegawai kerajaan di Malaysia ni makan rasuah, termasuk mereka yang bernama pemimpin politik. Siapa boleh nafikan? Beritahu saya, siapa orang politik sini? Tak ada, bersih sangat. Pasal apa? Kedil kader bon kharab gaya. Tak ada integriti. Istiqamahnya orang Jawa ngomongnya orang eneng. Maybe eneng sebelum, tapi lepas dia nampak duit ni dia wish and tap. Power energy dah hilang. Mana ketidaknya gaji 2,000, kerja bagai nara. Tengok kawan kau pakai kereta Civic ni, banyak dia kau.
tapi aku buat nama isteri aku. Kita ceramah dekat tempat dengan kita tahu kan yang duk tangkap orang tu. Gaji murah kat Malaysia, gaji murah kan. Tu jadi cikgu tak boleh nak meletiang pula. Cikgu seorang penolong jurutera di sebelah satu kawasan di Kedah, dalam dinding dia penuh dengan duit 10 juta. Orang kita tuan nak syok mana agak-agak siapa buat benda macam ni. Anak gadis immigration dalam akaun ada 200-300 ribu. Anak orang Darul Ma'mur siasat-siasat kau agak susah. Pasal apa? Lapangan terbang KLIA berbelas-belas orang jadi pasport transit bangsa asing main Malaysia nak pergi negeri jadi pusat dagangan perdagangan manusia. Satu pasport berapa agak-agak. Siapa orang immigration sini? Saya jumpa antara pegawai, tapi jawapannya agak tak bersedak. Zat, dah macam budaya dah Zat. Bila you say rasuah is a culture, so what can we do? Bayangkan satu pasport tu yang JPN Pulau Pinang tu, kita ni diperdagangkan, maruah kita ni jatuh rosak, bangsa kita bangsa jadi hina sebab bila istiqamah, jati diri tak ada atau tidak berpendirian teguh. Kastam di Port Kelang berbelah orang. Ini timbalan ketua pengarah kastam sendiri jemput ceramah di Jabatan Kehadiran Malaysia dah pencen orang Kelantan. Dia kata hamba malu Ustaz, hamba malu Ustaz. Kenapa timbalan ketua pengarah kastam dibunuh, ditembak dekat Putrajaya, dekat traffic light? Di mana pembunuhnya? Di mana pembunuhnya? Tak jumpa. Semua ni ada kait main. Tak apa, timbalan pengarah tu duduk dalam syurga mati syahid, hampa tunggulah ke akhirat nanti. Dia tidak akan ampunkan dosa orang buat dengan dia. Lepas tu tuan-tuan ingat, semalam saya bayang sama semalam, tapi harap tidaklah. Saya bayangkan, saya agak sebor semalam. Saya bayangkan saya mati, saya ni penceramah, saya takut masuk kubur nanti. Bayangkan kita dalam kubur tu kan, orang kambus kita ke bumi kita kan. Tuan-tuan bayangkan, siapa penggali kubur sini, panas. Yang gali kubur tu dah mencangkui, dia panas. Yang tukang kambuh duduk dalam tu panas. Bayangkan kalau ditutup dengan tanah, lagi panas. Waktu tu malaikat datang tanya saya, waktu tu sebab inilah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadati. Tuan-tuan nak lama mana dunia kita? Kita wajib kaya, tapi kaya yang bersyariat, yang bersyariat, kaya yang bersunnah. Berapa ramai kita kerja dengan orang, ponting sehari dekat 40 minit, kerja pukul 10 kawan ajak pergi makan kat luar sejam, pagi sejam, petang sejam, atau setiap hari sejam, 20 hari 20 jam, kali dengan 12 kali 20 jam berapa jadinya? 200 jam, 240 jam setahun. Kali dengan 10 tahun, 2400 jam, 20 tahun 4400 jam, 30 tahun 6600 jam, lebih kurang dekat 7000 lebih. Bahagi 60 minit, berapa hari
kita penting. Lepas tu berat makan kerja dengan orang tu. Saya kerja dengan seorang Tan Sri, gaji saya dia bagi saya gedebuk 15,000 sebulan. Yang tuan-tuan duduk minum air tu, Syabah tu, itulah majikan. Semalam saya khutbah dan makan tengah hari dengan dia. Walaupun saya dah berhenti dengan dia, tapi saya masih kawan baik dengan dia. Tajuk semalam pula tentang aurat, khutbah semalam. Saya baca dia bawa. Saya baca dengan ialah cara saya. Dia kata, wah panas betul lah telinga aku hari ni, kata dia. Dia tak marah, tapi aku pun masalah juga, kata dia. Minggu depan boleh tak pergi baca khutbah kat rumah aku? Ramai jemaah kat rumah pula. Dia sebut anak ada gini, anak ada gini. Pada saya ada sinar keinsafan, tak apa. Saya katalah khutbah tu, saya tambah, janganlah sesiapa di kalangan para suami, di kalangan ayah-ayah mengatakan apabila anak-anaknya sudah berkahwin, terutamanya anak-anak perempuan mereka dah berkahwin, maka terlepaslah tanggungjawabnya, kata anaknya. Itu semua mitos orang Melayu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pergi rumah Fatimah tanya, ya Fatimah, dah semayang ke belum? Sedangkan Fatimah itu suaminya suami misali. Fatimah, dah semayang belum? Dah habis. Dah ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Penutup khutbah dengan ayat tu. Hei orang-orang beriman, selamatkanlah diri kamu dan ahli keluargamu dari api neraka. Allahu Akbar tuan-tuan. Tajuk kita istiqamah, saya mudah bincang semua cara saya. Moga-moga ada sedikit tetap boleh, ialah muhasabah diri lah. Dan orang yang hidup yang sentiasa konsisten, ada jati diri, ada pendirian yang baik, dan tak dengar cakap musuh-musuh macam Nabi Allah pesan, fastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Muhammad, teguhkanlah pendirian kamu atas apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu, jangan ikut kehendak musuh kamu. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ya Muhammad, wala in taba'ta ahwa'ahum, bukan ayat sama, ayat lain tapi relate, nak match ayat dengan ayat. Tafsir tafsir Al-Quran bil Quran. Wahai Muhammad, kalau kamu ikut kehendak jahat mereka, lepas hang didatangkan ilmu, hang takkan dapat lagi penolong daripada Allah. Allah bagi amaran dekat Nabi. Bagaimana kita dapat? Kita tahu pakaian itu menutup aurat, hukumnya wajib, terutama isteri yang kita cinta dan anak-anak yang kita sayangi. Namun
tiada keteguhan diri, tiada pendirian dirinya, membiarkan anak istrinya berjalan ke sini ke sana dengan dosa, pakaiannya tak sempurna. Ad-dayyus alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubatha. Suami dayus yang membiarkan kejahatan, kemungkaran ahli keluarganya. Mari masjid, berzikir, bertahmid, tapi istri berpakaian bukan cara kita. Suami salat tahajud, suami salat sunat, hinggakan dahinya tintet, tapi bini jual goreng pisang. Pakai tudung, baju tangan pendek, berdosa. Minta kan, kalau ada yang perasaan gitu, ibu-ibu, janganlah pakai baju tangan pendek. Tudung. Ustaz, pisang goreng Ustaz. Kita tengok lengan dia nak beli lah. Apa salahnya tanya tangan pendek, belilah apa nama tu, sok apa, stokin tangan tu. Kan? Ini muka punya lawa, tangan hitam. Tak malu ke orang tengok? Ni buah dadong, sak-sak buah labu. Cuba tengok khutbah semalam. Dia pesan, labuhkan, jangan nampak dada ni, belahan. Kan nampak orang pakai baju belahan, tak boleh. Allah kata, cuba tengok dia suruh apa malam. Cuba cek khutbah malam. Allah suruh labuhkan kain tudung sampai ke bawah dada ni. Teman ibu yang marah, pesan anak kita. Kenapa khutbah jaiz malam pilih tajuk? Saya pun tak tahu. Saya tak tahu siapa buat. Saya dah tak jadi panel khutbah. Dulu saya jadi imam, memang khutbah tu kita yang saya di panel penulis, panel penasihat, semua kadang-kadang tak tulis pun, tapi kita bagi point. Dikurung ke, bukan kurung, macam kurung dekat hotel 4 malam, bincang tontang dengan syarat 10 minit, dua-dua khutbah. Tapi khutbah sejak akhir-akhir saya tengok, Masya Allah, pada saya lebih satu keisafan sebenarnya kalau kita hayati. Lepas tu khatib baca tu pun jangan baca macam tok pekongnya. Hendaklah kita menentukan arat itu adalah merupakan tuntutan daripada Allah. Macam robot menelangi dalam begitu. Biarlah smart baca. Sayangilah isteri kita, hadirin. Nak tak isteri kita dalam keadaan mereka diberikan neraka, baru tak tidur. Ini khatib baca khutbah macam sembang dengan makmum. Banyak kat Perak, Pahang. Yang mana kita jadi ini, kita nak kena ingat macam mana. Jadi saya kata, ini khutbah ke bagi taklimat ni? Jadi kita lah raya, kebetulan raya pergi daerah raya Mamak Melaka. Jadi kita raya juga, tapi kita kena jaga batasan. Aduh, nah tu yang kedah kan ada burdah belakang tu. Faham tak? Kan ada ustaz ceramah gitu kan. Dia mana kita? Jadi kan ada juga gitu. Mungkin dia point tak masuk. Dia panjang. Saja 6,000 kali. Isi 400 contoh dia. Allahu Akbar. Tengok apa firman Allah. Jaminan syurga bang,
9 nak. Sikit nak, sikit. Habis sikit. Ada kambing eh? Alhamdulillah. Ada kambing tu dia panjang sikit. Kalau si lemak aku 8,5 aku pakai. Alah. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, summa istaqamu, our God is Allah, summa istaqamu, mereka berpenderan teguh, whatever to do mesti Allah dulu. Rasul amri al-Islam, kepala bagi segala urusan ialah Islam. Nak makan bismillah, nak minum bismillah, nak tidur bismillah, semua whatever bismillah. Allah Rasul amri al-Islam. Apa jaminan Allah? Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan takut, jangan sedih, gembiralah. Dan bergembiralah mereka dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Sebab tu sahabat-sahabat sangat mati perang kan? Sebab tu bukan Lord Macaulay supaya nama dah, bekas PM British. Ingat tak sama bekas British tu, dia kata kalau orang Islam masih duk pegang benda ni, kita boleh menang dia. Lord Macaulay tu High Commissioner British terakhir masa memerdekakan India. Tak apalah, saya ingat tadi dah, habis saya campur lupa. Tak apa. Jadi nak bagi tahu, nekahkan sahabat-sahabat dulu dia perang nak dapat syahid. Syahid ni mati ni syurga. Lepas tu kalau kita nak jihad, harta duit kita kan, Tuhan janji dia bagi balik. Tapi kalau kita bagi 1,000 gaji pun ada 5,000 tu lah 1,000, tak apalah, bagilah, yang penting pahala dapat. Itu masalah kita. Dia calculate dulu. Bawa ni sepi bola pangku lah dengan orang korporat. Diorang ajak lah saya. Ada seorang tu bayar saya, bini dia 3 orang, rumah banglo tu 5 juta sebiji. Bini pertama banglo 1, 2, 3. Bila makan minum, bukan dia cerita, Datuk Seri hak lain cerita. Bini pertama mesti duduk belah kanan, bini kedua belah kiri, bini tiga sebelah bini kedua, anak-anak keliling. Mak dia macam raja, mak dia jaga macam raja. Duk tang mana ke, negara mana ke, kata mak kata ni sup balik, duit banyak. Dan dia tak ada hutang, dia tak ada hutang, dan dia multi-million. Dia bukan ustaz, tapi dia orang yang solat, insyaAllah. Datuk Seri tu cakap tentang Datuk Seri ni, tahu setiap hari dia belanja berapa untuk bagi makan orang? 1,000 hingga 3,000 orang sehari. Kita bayangkan, tengoklah kalau satu bungkus di RM5. Dia kata apa? Tak pernah tak dapat balik. Itu jawapan. Tuhan bagi rezeki kat dia. Dia beli satu stok tu jatuh, stok saham. Dia beli naik mendadak, lepas dia beli banyak, naik gila. Tuhan bagi rezeki ni min haitsu la yahtasib. Kita dengar Imam Bilal kata min haitsu la nahtasib. Ada yang kadang tempat-tempat bila jemaah kan kita nahtasib tu.
Tapi kita tak confident, kita tak ada istiqamah. Doa dalam solat ihdinas siratal mustaqim, tapi kena bagi tahu. Sebab tu Nabi kata, sebab baik sedekah bagi siapa-siapa nak rasa jadi kaya. Jangan tunggu nak bagi time kaya, tak jadi bang. Dia ni kata tu sini baca tak reti. Sekolah pun darjah aja. Dia kerja cuci pinggan mangkuk kedai mamak, dan dia pun mamak juga sebenarnya. Mak macam raja, ayah tak ada, pada tak cerita ayahnya mana. Isteri-isteri tak cakap banyak, semua ikut dengar cakap dia. That time nak jumpa saya pukul sekian, atau jenis tu strict betul. Dan dalam hidup dia tidak ada hutang. Saya tanya seorang tu ada helikopter, bukan lain, orang beritahu lah, jalan cerita sama orang biasa je, tapi kaya bang. Satu lebuh raya tu dia punya. Tak sebutlah, tuan-tuan cari dah siapa. Tuan-tuan pernah dengar cerita tak? Zaman-zaman salafus salih ada cerita. Tukang jahit ni tua. Tukang jahit tua. Tua orang ni tua. Tapi jahitan dia mahal. Dia kaya. Tapi zahir sedekah tak ada. Orang tengok sedekah tak buat. Ni popok rakyat ni, popok je nak tengok suka duduk netizen. Bukan netizen ni nartizen. Tapi waktu sama ada seorang penjual daging, boleh kata tiap hari bagi daging cuma kat orang. Menega, tapi banyak cuma ambil cuma. Orang kata apa? Tengok nega daging untung banyak mana, tapi derma bagus. Orang tua tu haram tu. Derma pun tak nampak main kat mana. Satu hari orang tua tukang jahit tu mati, dan masa yang sama yang jual daging pun dah tak buat sedekah dah. Tanya Syekh, pasal apa tak ada sumbang? Dia kata apa? Aku bila orang tua tu mati, aku nak derma apa? Pasal apa? Dia bagi duit kat aku, lepas dia tutup kedai main jumpa aku, bagi duit berapa ribu untuk agihkan dekat rakyat. Sedangkan seronok kan jadi orang kaya macam tu, dia tak megah dengan apa yang dia buat, tapi kerajaan langit kenal dia. Ni popok jenis ni, popok jenis ni. Ada seorang tu pakat besar, saya kata dia multi-billion. Sebagai buat tazkirah di rumah dia, senang nak masuk rumah dia tu. Saya kata, Tan Sri, how about your business? Come business. Dia kata, no worries lah Ustaz, because business I kat Malaysia around 35%, tapi di negara Arab I project weapon, senjata. Tapi tuan-tuan, dia kata, Ustaz, kami every year kami buat macam multi-level marketing. Kami beli tanah dekat England, banyak dataran mereka tu kami share, multi-million club. Kami panggil pecahamah-pecahamah seluruh dunia, ceramah kat dataran mereka. Contoh gitulah, tanah dia beli berapa puluh juta, dia beli dolar, pound lah. Panggil ustaz daripada Rusia, ustaz daripada India, ustaz daripada Arab, ustaz yang beringgris lah, semua dengar semua. Dia kata, alhamdulillah Ustaz, setiap tahun ratusan orang bukan Islam masuk Islam, dan diupdate selalu. Kami nak ceramah tak pandai Ustaz, duit ada buat je lah. Subhanallah, nobody knows. Tak siapa tahu. Saya tak sebut nama dia. Kita nak bayar bil elektrik seorang sikit pun kemut. Kau nak pakai semua sampai kaki aku nanti lebam dah sejuk. Memang AJK dapat duit, tapi di mana sumbangan secara rahsia? Tolong buat sumbangan, hidden your contribution. Pok-pok ni pergi kampung-kampung mana-mana ke? Taklah kampung sangatlah, mana luar mana, dia pergi masjid letak selip
TMB tu kat cermin doang. Biasa kita belah-belah dalam Serai ni nak tahu itu. Bila ayat demam tengok dia sini masuk kata, jom jalan kita singgah mana makan jap. Dan payment RM200 masjid terpakai. Kita ni istiqamah bila tak ada kan, kita rasa rusing lah kalau orang tak tahu kita buat baik. Ada seorang tu pejabat ada dekat menara tinggi tu, setiap tahun umrah dia bagi percuma hampir dekat 2-30 orang, 40 orang, 50 orang, 60 orang. Haji 2-30 orang. Bukan harga tabung haji, harga nombor VIP tu RM70,000 tu. Kita bayangkan kalau 30 orang kali dengan RM70,000, berapa dah? Tapi dia kata apa? Istiqamah. Tuhan tak pernah sia-siakan sumbangan kita. Ada projek, baru dapat projek suku 250 million. Setelah dia fund tu tempat, lebih kurang berbelas juta. Dan saya tak jumpa dia lagi pun. Tapi sahabat saya duduk cerita kat saya, tadi pun bincang dengan dia. Sebab saya syorkan Bilal majid saya Kuala Selangor tu tak pernah pergi umrah lagi. Okey, setuju, suruh buat pasport dia. Lah mahal pula. Saya tanya Bilal, entah tak nak pergi umrah? Tak pernah Ustaz. Dia imam, dia panggil saya imam. Saya imam dia panggil imam lagi. Tak pernah imam. Kenapa tadi? Buat pasport lah. Ya gini. Oh, seronok. Tuan bayangkan Datuk Seri tu seronokkan Bilal saya. Takkan Allah tak seronokkan dia? Itu istiqamah, benda baik. Dah lah tu, tuan-tuan diam ni marah ke insaf tak tahulah, lain macam tengok aku dah lah main lewat haram tu ya. Dan malam ni aku nak pergi minta kedarah, kalau dah main ceramah lewat tu, habis lewat. Dah lah tu, rezeki kita main pula lepas ni. Tu pun kalau teringin nak panggil dah tahu panggil dia buat macam mana kan, itu antara. Dan akhirnya istiqamah juga. Ada ulama sebut tentang hadis ini, Ustaz Abdul Samad sebut juga dari Bukhari, wa anna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Itu istiqamah, konsisten berdasarkan hadis. Sesungguhnya amalan yang Allah paling suka iaitu orang yang buat urusan kerja dia buat tu berkesenantiasaan, mudawamah, walaupun sedikit. Kita gaji murah ni sikit ni bukan suruh derma gaji 3,000 derma 2,800 sikit-sikit lah, tapi konsisten. Yang itu Nabi suka. Bukan susah pergi ke Maybank to you, saya ambil klik, atau muamalat ataupun Islamic banking, IBBI tu pergi buka tengok every 26, 25 atau every satu hari bulan nak derma kat surah Hidayah RM50 every month. Itulah konsisten. Memang orang tak pandang RM50 kan sikit, tapi kalau semua buat macam tu, tuan-tuan macam-macam diam kenapa? Iya, saya lawak-lawak juga kan, gurau-gurau juga sebab kita, sebab makcik saya pergi Pakistan bukan duit mak ayah saya. Ni saya ceramah ni malam tadi, dia mana lupa di surau di Sungai Ramal. Malam besok forum zakat di Kuala Lumpur dengan Ustaz Syed Noisyah. Hari Isnin kuliah maghrib, kemudian live saya setiap malam. Pada Jumaat sampai ni berhujung ni. Kata tak ada dah. Saya ceramah, tuan-tuan kata ikhlas tak ikhlas tu tuan-tuan jangan petikai lah. Saya main lah. Nak tahu ikhlas tak ikhlas bukan tuan-tuan hukum saya. Siapa? Allah. Tapi kalau tuan-tuan happy, tuan rasa ada ilmu yang saya bagi ni, 2 orang yang sponsor saya Pakistan tu, dia meninggal dunia dah. Ayah angkat saya dan abang angkat saya. No need to akad my hands
Ya Allah, ya Allah, tak payah. Saya ceramah sejam dia dapat pahala. Termasuk arwah abah saya meninggal 20 Julai tahun lepas, termasuk tok saya meninggal pada 2001 dulu. Tok saya pukul saya, katok saya, macam-macam dia buat, telinga jadi panjang mungkin duk kena tarik. Tapi kerana dia marah saya duk bohong, dia kata pergi mengaji, tapi saya ponting tengok combat dengan chip Eric Estrada tu. Ingat berkeluar minat ada chip tu polis tuan-tuan. Dia perlu no need, tak perlu. Ya Allah, ampunkan dosa kedua-duanya yang membiayai aku ketika pengajianku di luar negara. Tak ya, saya ceramah ni dapat angkat tangan lagi, cerita lain lah. Maksud dia whatever saya buat benda baik, dia dapat tak? So apa semangat kita? Dengar anak kawan pergi Mesir, sekupang tak derma, haram semua. Ada alhamdulillah, Sahabat kata alhamdulillah, Haji Rahman jemput makan-makan rumah dia sebab dia buat doa selamat, sebab anak dia nak belajar di Morocco atau di Mesir atau mana-mana. Kita pergi terkedarah percuma kan. Tambah 6 kali orang hajah punya orang masjid. Duit haram RM10 nak bagi tak? Patut kita anak siapa BSP, anak siapa selesaikan. Ada kurang, ada 15 orang pakai buat scholarship, seorang RM10 takkan tak boleh bagi. 1,000 orang dah berapa 10,000 dah. Betul tak? Setakat Somat dengan RM10, mungkin dia bagi RM20 sebulan. Tak terjejah dan tuan. The more you give, the more you get back. But you get back, itulah you kena confident and consistent. You must believe 100%. Tu ambil balik. Dah lah tu ke-9 tadi dah 16 kali tak berhenti. Yang baik daripada Allah, yang lemah saya, kelemahan saya minta maaf banyak-banyak. Ibu-ibu makcik-makcik di belah sana kan, yang apa pun bagi makcik tu duduk tang ni depan sikit, boleh tengok muka aku terang begini, tegak ni penyu kan. Jadi tak apalah, lain-lain kali insya-Allah kita jumpa lagi. Okay, saya minta maaf kerana lewat, minta maaf kerana habis pun lewat. InsyaAllah moga-moga harap pihak-pihak yang tertentu pun memahamilah, kerana kami memang lewat, habis lewat insyaAllah 1 jam suku lebih kurang. Kita mula tadi juga dapat 10 minit. Jadi insyaAllah kita akan dapat kebaikan pertemuan kita insyaAllah. Moga Allah berikan keberkatan, Allah berikan kesihatan. Ni apabila main menatang penyakit apa mengkron baru ni, apa nama tu, COVID mengkron, nama macam siam ada, Minecraft, popcorn semua ada. Jadi kita nak penin Allah. Tak apalah, jaga kita bagi elok insya-Allah kan. Kita buat terbaik, doa banyak-banyak. Ya Allah, ya moga kejuh wabak pada kami. Yang mati tu depa syahid insya-Allah. Wallahu alam. Sekali lagi yang baik Allah yang lemah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma wastaghfir wal 'asri innal insana lafi khusr, alladhina amanu wa 'amilu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam. Bismillah.